Semua perjuangan dalam masyarakat sepanjang sejarah manusia adalah pejuang-pejuang ini melawan tradisi. Betul tak? Saya tanya awak dekat sini, ada tak satu perjuangan dalam dunia ni yang perjuangan itu tidak melawan tradisi? Ia tidak akan dipanggil perjuangan kalau tidak melawan tradisi. Tak kiralah perjuangan dalam bab ekonomi ke, bab politik ke, bab agama ke, bab budaya ke, bab sosial ke, dia nak merubah tradisi tu. Atau kadang-kadang dipanggil birokrasi, kadang-kadang. Dan birokrasi itu tradisi lah. Birokrasi ni kita dah buat lama ni Ustaz. Kan nak ubah ni susah ni, macam-macam nak kena tukar ni Ustaz. Macam isu berkenaan dengan ragging bila masuk asrama, bila masuk askar, bila masuk polis. Benda ni jadi tradisi juga. Macam siapa menentang dianggap sebagai kau ni lembek lah, kau takkan boleh jadi askar yang baik kalau tidak melalui ragging, tak melalui bullying. Padahal bully tu sebenarnya, saya tak setuju lah. Ada cara lain untuk mengukuhkan jiwa seseorang, bukan dengan cara macam tu. Dia kata apa? Oh, ini tradisi Ustaz. Mana-mana dalam dunia ni asrama akan buat macam ni. Akan ada senior yang akan membuli yang kat bawah. Dan benda ni dianggap sebagai, orang bila tegur, dia akan kena ragging. Betul tak? Siapa yang berani tegur, dia akan kena. Betul tak? Dia akan jadi nerd lah. Nerd yang akan jadi bahan dekat tempat tu, yang akan jadi lauk dekat tempat tu. Berapa ramai yang sanggup menjadi lauk? Sebab tu pejuang tak ramai. Sebab akan kena jadi lauk. Nabi-Nabi jadi lauk tak? Nabi Zakaria kena bunuh tak? Nabi Yahya kena bunuh tak? Maksud saya jadi lauk in that sense lah. Dimangsakan, dilakukan kezaliman ke atas dia selepas dia kerana dia melanggar tradisi. Nabi cuba dianiaya tak? Rasulullah? Of course. Nelson Mandela kan? Berapa tahun dia masuk penjara tu? Dekat apa island tu? Sebab dia nak bawa satu perubahan besar dalam masyarakat dia, melawan tradisi dia. Orang-orang yang melawan racism dekat Amerika, dia lawan tradisi, kena hentam teruk pada awalnya, tapi dia teguh. Akhirnya dia pula menang. Apa yang kita buat sekarang ni pun melanggar tradisi. Melanggar tradisi. Adakah kami menentang tradisi? Adakah kita sepatut dengar perkataan tradisi je buang? Bukan itu. Tradition is not a problem in itself. Dia bukan masalah dengan sendirinya. Tradisi yang salah lah masalah. Betul tak? Siapa yang menyerang segala bentuk tradisi, dia gila. Yang dia jahat. Betul tak? Cari tradisi lah, buang, serang, tentang, hina. Itu orang jahat. Tapi tradisi yang tidak baik harus disangka, harus ditentang. Dan bila tradisi tidak baik hilang, dia akan mengganti dengan tradisi baru tak? Pun tradisi juga. Tradisi. Katalah ragging-ragging ni dapat berjaya dihapuskan. Timbul satu pejuang dekat Malaysia ni, dia rela dia jadi lauk. Aku nak lawan, aku nak pastikan anak cucu cicit aku tak melalui sistem ragging yang sama. Kita buat satu gerakan. Kita buat satu gerakan, kita hapuskan, dan kita buat tradisi baru. Tak ada ragging-ragging lagi. So, menggantikan tradisi yang rosak dengan tradisi yang lebih baik. Itu saja sebenarnya. Cuma masalah dengan tradisi ni, kenapa ia dikira sebagai satu benda yang tidak boleh dilanggar? Kenapa tu? Sebab apa tahu? Sebab ia dianggap sebagai satu accumulation. Accumulation ni apa? Pengumpulan ataupun apa, akumulasi. Jadi Indon pula kan. Tak boleh terjemah, akumulasi. Satu akumulasi. Accumulation of akal manusia bergenerasi. Engkau nak tentang, engkau akal seorang, kau baru lahir zaman ni. Tradisi ni telah dilalui oleh tok nenek moyang kita.
Takkan diorang semua salah, engkau seorang betul. Betul tak? Itu isu dia kan. Tapi ada satu kunci yang ramai orang tak perasan. Apa kunci itu? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kenapa? Kamu kalau taat kebanyakan orang di atas muka bumi ini, dia akan sesatkan kamu daripada jalan Allah. Kerana apa? In yattabi'una illa dhann wa innahum illa yakhrusun. Kerana kebanyakan manusia ni mengadili sesuatu, menghakimi sesuatu berdasarkan sangkaan, dan mereka hanya mengagak-ngagak. So, bila kita kata, oh ini dah amalan bergenerasi ni ustaz, amalan bergenerasi, pasti ke kita ia melalui proses penapisan keilmuan yang benar-benar mantap, atau generasi yang datang kemudian kata tak payah fikir, orang dulu dah fikir kan. Lepas tu generasi yang datang kemudian pun cakap yang benda yang sama, tak payah fikir, orang dulu dah fikir kan. Sampai 10 generasi, yang fikir satu generasi je, 9 tu tak berfikir pun sebenarnya. Jadi bila awak berhujah dengan ramai, tak ada nilai. Sebab Allah kata kebanyakan orang tak berfikir. Ustaz kata tadi ada tradisi yang baik. Tradisi yang baik adalah tradisi yang turun-temurun, dan setiap level dia telah berlaku proses penapisan dan kritikan dan pembersihan. Itu tradisi yang kita boleh pakai. Betul? Itu tradisi yang kita boleh pakai. Saya ambil contoh lah. Kita ambil contoh mujarabat lah. Amalan-amalan mujarabat Melayu. Ataupun orang kata apa, letak kulit sekian-sekian dekat rumah, rumah tak terbakar. Atau ialah harta tak dicuri, contoh lah, letak kulit binatang sekian-sekian. Soalan pertama, adakah benda ni telah diuji? Apa hujah dia? Tak mustahil kan? Tak mustahil berlaku. Tapi soalan kita, adakah amalan ini telah diuji, kaji dengan baik, dengan betul? Tak payah tanya soalan-soalan macam ni kan. Tok nenek moyang kita amal okey je ustaz. Yelah, saya nak tahu berapa ramai tok nenek moyang kita amal benda ni. Ada sampel tak? Betul tak? Ada sampel berapa ramai orang yang cuba. Dan bila dia cuba, berapa ramai yang terbukti? Ada data tak? Mana ada? Tak ada. Kalau beritahu saya ustaz, ada data ustaz, Tok penghulu saya pada abad ke-17 tu, dia ada merakam kajian dia tentang benda ni. Dia bagi kulit ni kepada 100 buah rumah. Lepas tu dia cuba bakar. Rumah yang tak terbakar semua adalah rumah yang ada kulit tu. Lepas tu dia orang buat lagi, keluarkan kulit tu, bakar, terbakar. Lepas tu datang generasi selepasnya, cuba juga buat, dan dapat dapatan yang sama. Itu tradisi yang kita boleh pakai. Itu tradisi yang kita boleh pakai. Ataupun tradisi-tradisi yang tidak berbahaya, dia tak perlu diuji kaji pun, dan tidak berbahaya. Contoh, orang Melayu kalau jalan depan orang yang tengah duduk, dia akan tundukkan badan. Tak payahlah nak pergi uji kaji, kan? Tak payahlah nak pembuktian, tak payah dah. Itu amalan baik yang tidak memudaratkan sesiapa. Kalau kamu tak setuju pun, there's no harm to do it. Kalau orang luar datang dengan negara Melayu, kata, apa ni tunduk-tundukkan ni, gulu ni, melampau. Kita akan kata hang yang melampau, kan? Apa masalah dia? Tunduk gitu je. Dia bukan pergi cium kaki orang tu. Dia tunduk, dia rendahkan sikit badan dia. Dulu saya pernah nampak dulu seorang dengan Pakistan dia mula jalan depan orang memang berdiri je. Ya. Lama-lama dia tunduk. Yes, insya-Allah. Dan ini benda yang baik. Ini orang luar kena belajar daripada kita. Khususnya kita lalu depan mak kita, contoh mak kita tengah duduk, kita lalu depan dia. Kan segan untuk kita terus lalu macam tu. Tunduk sikit. Nundukkan diri kita. Bukan sampai membodohkan akal, itu cerita lain. Ada yang sampai jadi macam itik. Salam satu-satu macam itik, itu cerita lain. Syekh datang, semua jadi macam itik. Gulu ni, melampau. Itu bukan adab, itu penghinaan kepada manusia.
Guru tu kalau benar-benar guru, dia tak akan izinkan murid dia buat macam tu. Guru yang macam mana izinkan murid buat macam tu? Tak ada malu kah guru tu? Sorry to say, bukan tak malu anak murid. Guru tu tak ada malu kah? Kau punya makam lebih tinggi daripada makam Nabi. Ada Nabi suruh sahabat buat macam tu. Ada para tabi'in buat macam tu. Hang buat sampai anak murid terpaksa itikkan diri. Itu tak menghina murid kah? Ada lagi teruk lagi tu. Tok guru dalam semua kena. Apa ni? Kritikan saya bukan pada anak murid dia, kepada guru tu yang suka dengan benda macam tu. Atau kami bukan suka, kami hanya nak mendidik. Kalau nak mendidik, Nabi dah ajar sahabat didikan yang macam tu. Engkau punya metod lagi baik ke daripada metod Nabi SAW? Itu bukan mendidik, itu membodohkan murid. Itu menghina murid. Itu menghancurkan tamadun. Kalau dilakukan dekat sebuah tempat secara meluas, kalau dah guru lalu dia tak boleh bercakap macam ni, ingat kat depan boleh kritik lah. Ingat kalau guru salah, berani ke untuk tegur? Itu pukawan. Itu kalau belajar hipnotism kan, dia biasakan awak dengan macam tu, supaya nanti kalau guru salah, awak tak akan ada kemampuan untuk tegur. Sebab awak dah terbiasa. Guru lalu, diam, tundukkan kepala. Berani ke kata, Syekh, tadi Syekh quote hadis tu silap, ini yang betulnya? Tak akan berani punya lah. Ini sebab adab. Tak beradab katanya. Kena W. Siapa buat gitu jadi Wahabi kan? Itu bukan adab, itu penghinaan kepada adab. Yang tak ada adab, guru dia tu sebenarnya. Yang biadab, Syekh itu sebenarnya. Saya ulang lagi sekali, yang biadab adalah Syekh itu sebenarnya kepada murid-murid dia. Benda ni Syekh Al-Buti pun ada kritik juga. Sama juga, lebih kurang sama kritikan dia. Tak setuju, bawakan hujah anda. Tak setuju, bawakan hujah anda.